Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera serta selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala al-mustafa sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumil. Yang saya kasihi saudara pengurusi majelis yang dihormati dan dirahimkan rakan saya Dr. Wong Chin Kuat dan Syekh Sirkit, serta yang hormat Dr. Fadli dan yang hormat dan para petugas penganjur program ini dan tetamu-tetamu yang hadir pada hari ini. Saya ditugaskan untuk berbincang dengan tuan-tuan, bukan berceramah. Kita lebih suka ada dua hal perbincangan, dan saya hanya bertugas untuk memandu perbincangan dengan tajuk Islam telah membawa rahmat ataupun kebaikan kepada masyarakat berbagai agama dan bangsa sepanjang sejarah. Kita mulakan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad, kata Allah, diutuskan untuk membawa rahmat kepada seluruh universe, bukan sahaja alam bumi, tetapi juga semua isi universe ini. Oleh kerana Islam mempunyai doktrin universal, dan semua elemen ataupun apa yang wujud di dalam universe ini adalah dianggap sebagai satu kesatuan, di mana manusia menjadi pemain utama. Makhluk ataupun ciptaan yang lain adalah subjek yang diwujudkan untuk membolehkan manusia berperanan. Pendekatan Islam ialah integrasi dan sinergi di antara semua unsur-unsur alam. Kerana itu, rahmat adalah satu unsur yang penting supaya semua unsur-unsur yang lain dapat hidup bersama dan bukan bertentangan di antara satu sama lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam persepsi ataupun konteks membawa rahmat kepada semua manusia dan juga makhluk yang lain. Nabi Muhammad telah meletakkan asas-asas, baik yang dipandu oleh Al-Quran ataupun dalam kehidupan pribadi baginda sendiri yang diikuti oleh umat Islam selepas daripada baginda. Kita mulakan dengan kebebasan beragama. Tidak syak lagi bahawa Islam membawa satu fahaman agama yang mungkin berbeza dengan fahaman-fahaman yang lain. Tetapi Islam mengizinkan perbezaan itu wujud. La ikraha fid din. Tidak boleh dipaksa ataupun pemaksaan dalam tajuk agama, dalam bidang agama. Lakum dinukum waliyadin. Bagi anda, agama anda, dan bagi saya, agama saya. Tidak ada paksaan dalam agama adalah satu doktrin yang sangat penting. Ada beberapa faktor Islam membina doktrin ini. Satu daripada ialah agama adalah pilihan tiap-tiap individu manusia. Dan pilihan ini boleh dibuat melalui kemampuan berfikir yang telah disediakan
bagi semua manusia. Tiap-tiap manusia mempunyai kemampuan berfikir yang boleh menentukan mana satu yang baik dan mana satu yang buruk. Dan dengan itu adalah tidak logik untuk kita memaksa orang yang mempunyai fikiran mengikut sesuka hati apa yang kita nak paksakan. Kerana itu Islam sangat suka kepada dialog dan perbincangan, ataupun kalau lebih tinggi lagi perbahasan dan perdebatan. Kalau kita kata dialog, ia lebih mesra kerana tiap-tiap satu pihak boleh memberikan pandangan dan bertanya tentang sesuatu perkara. Dan kalau kita katakan perdebatan, di sana ada unsur kalah dan menang. Baik dialog maupun perdebatan, Islam membuka ruang yang luas. Oleh kerana itu, dalam sepanjang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang telah diamalkan kebebasan beragama ini, dan saya berikan dalam masa yang singkat ini beberapa contoh dalam konteks ini. Satu daripada contoh yang menarik ialah pada masa Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab adalah successor ataupun pengganti Nabi dari segi menjaga ataupun menguruskan kerajaan, to govern. Ialah khalifah yang kedua selepas Nabi wafat. Tuan-tuan semua tahu, baginda diganti sebagai pemimpin negara oleh Abu Bakar, rakan ataupun sahabat paling rapat dengan baginda, atas kelayakan dan merit, bukan kerana hubungan rapat tadi. Dan yang kedua ialah Umar Al-Khattab. Pada masa Umar Al-Khattab menjadi ketua kerajaan, orang Islam telah berjaya membebaskan Jerusalem ataupun Baitul Maqdis yang ada pada hari ini, yang pada waktu itu dikuasai oleh kerajaan Rom yang beragama Kristian. Apabila Umar Al-Khattab tiba di Baitul Maqdis seperti yang disyaratkan oleh ketua agama Kristian yang ada di Baitul Maqdis pada waktu itu, di mana syaratnya ialah dia hanya boleh menyerahkan pintu kota Baitul Maqdis kepada Umar sendiri dan bukan kepada panglima tentera ataupun pihak-pihak yang lain. Kerana itu Umar telah bertolak dari Madinah yang menjadi ibu kota kerajaan Islam pada waktu itu ke Baitul Maqdis, dan bila sampai di Baitul Maqdis, ketua gereja ini telah menjemput Umar Al-Khattab untuk melawan gereja mereka. Dan ini telah berlaku. Umar telah masuk dalam gereja ini, dan kemudian pada waktu itu tiba waktu sembahyang zuhur, afternoon prayer, lebih kurang dalam jam 1:30 tengah hari. Dan ketua pagi ini sebagai penghormatan kepada Umar, ketua kerajaan, telah menjemput Umar untuk menunaikan sembahyang zuhur beliau dalam gereja tersebut. Tetapi Umar telah menolak dengan alasan, jika saya sembahyang di sini dalam gereja ini, sedangkan ini adalah rumah ibadat orang Kristian, 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun kemudian akan berlaku pertikaian agama, berebut rumah ibadat. Orang Islam yang datang kemudian akan menganggap ini adalah masjid kerana Umar pernah bersolat di sini, dan pada waktu itu akan berlaku pertikaian agama. Dan Umar meminta izin untuk keluar daripada gereja dan melakukan solat berhampiran dengan gereja berkenaan yang sekarang telah dikenali sebagai Masjid Umar Al-Khattab. Ini contoh toleransi dari segi kebebasan beragama, ambil daripada apa yang telah saya sebutkan tadi. Dalam kes yang lain, kita lihat pembesaran Masjid Cordova
Cordoba adalah satu contoh yang klasik yang kita kena tangani secara baik. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Cordoba, ia dari segi luasnya ruangan masjid antara masjid yang ketiga terbesar dalam dunia Islam. Luas dan besar, dengan kolom-kolom ataupun tiang-tiang besar yang sangat banyak. Sejarah pembinaan Masjid Cordoba, apabila orang Islam menguasai Spanyol, Cordoba di Spanyol, bila orang Islam telah berkembang kerana penduduk tempatan menganut agama Islam, masjid ini perlu dibesarkan. Tetapi di sebelah masjid ini ada jiran-jiran rumah-rumah residential penduduk yang beragama Kristian. Yang berkuasa adalah kerajaan Islam. Masjid perlu dibesarkan. Berlaku satu dialog mengikut catatan sejarah di antara kerajaan dan penduduk, dan mereka kemudian bersetuju berpindah dengan syarat pampasan dan tanah yang baru disediakan. Dan selepas bayaran pampasan dibuat, penempatan baru diadakan, barulah masjid ini dibesarkan. Tetapi malangnya, apabila kemudian Islam telah tewas, kita lihat masjid ini telah diubah menjadi sebuah gereja. Saya tidak ingin menyalahkan sesiapa, saya hanya memaparkan satu kedudukan sejarah. Kalau tuan-tuan pergi ke sana, orang Islam tidak lagi diizinkan untuk bersolat di sini. Tetapi ciri-ciri sebuah masjid masih kekal. Masih kekal, arah kiblatnya masih kekal, kolah tempat mengambil airnya masih ada, pokok zaitun yang ditanam oleh orang Islam 400, 500, 700 tahun ataupun berapa ratus tahun yang lalu masih ada dan sangat besar. Terangnya ataupun pangkalnya begitu besar, menandakan lamanya pokok ini telah tumbuh. Kita beralih kepada kehidupan bersama. Oleh kerana masyarakat Madinah di mana pemerintahan Islam ditubuhkan adalah sebenarnya sebuah masyarakat majmuk. Ramai pihak mungkin tidak prihatin terhadap kedudukan multiracial masyarakat Madinah, baik dari segi kaum-kaum ataupun suku ataupun tribes yang berbeza, maupun dari segi kumpulan agama yang berbeza. Yang paling penting ialah kumpulan orang-orang Yahudi. Dan dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW berhubung dengan orang Yahudi dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Nabi Muhammad berhutang wang dengan orang Yahudi. Ada satu kisah yang sangat menarik dalam rekod orang Islam. Apabila orang Yahudi ini menuntut hutang beliau daripada Nabi Muhammad dalam kedai runcit, ya. Kita boleh katakan kedai runcit sekarang, ya, di pasar, di mana tujuan orang Yahudi ini adalah untuk memalukan Nabi Muhammad kerana terlewat membayar hutang yang telah dipinjamkan. Dan orang Yahudi ini meminta dengan begitu sinis dan kritikal, dengan meninggikan suaranya, mengatakan Muhammad tidak membayar hutang seperti masa yang dijanjikan. Tetapi Nabi SAW telah meminta sahabatnya membayar hutang ini 2 kali ganda daripada nilai asal. Ya, ini adalah satu kedudukan ataupun satu contoh bagaimana baginda cuba mengelakkan urusan-urusan komersial harian menjadi satu isu agama. Walaupun orang ini orang Yahudi dan beliau adalah Nabi bagi orang Islam, tetapi ini urusan meminjam adalah urusan komersial daily rutin ataupun daily affairs yang tak sepatutnya dicampur adukkan dengan sensitiviti agama. Berbeza dengan negara kita.
semua perkara nak disensitifkan dari segi bangsa, kaum dan agama. Surat Khabar mengiakan di muka depan selepas Pakatan Rakyat mengambil alih Selangor. Masjid-masjid tidak lagi boleh menggunakan pembesar suara melakukan azan. Bila kita menyiasat, kita dapati pembesar suara Masjid Damansara telah rosak dan telah dihantar untuk dibaiki. Tetapi Surat Khabar tertentu menggunakan ini. Contoh kononnya, masjid telah dilarang menggunakan pembesar suara. Tiap-tiap masa kita melihat adanya adu domba ataupun percubaan untuk menimbulkan pertentangan dan provokasi di antara kumpulan-kumpulan agama dan kaum di negara kita. Ini adalah dilarang oleh Islam. Dalam ayat 108 atau dalam ayat 108 surah Al-An'am, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Ini adalah satu kenyataan yang sangat penting dalam kehidupan berkerajaan dan beragama. Jika Islam memegang kerajanya ataupun umat Islam terlibat di dalamnya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Orang Islam tidak boleh sama sekali mencerca, mencaci ataupun memalukan ataupun mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap sembahan-sembahan agama lain. Kalau orang Hindu ada sembahannya, orang Buddha ada sembahannya, orang Kristen ada sistem ketuhanan, orang Islam tidak dibolehkan untuk menghina ataupun mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati kumpulan para sembahan-sembahan ini. Ini adalah satu contoh bagaimana Islam memelihara keharmonian beragama. Untuk berdialog, kita tidak memerlukan kata-kata yang kesal, karena akal kita cukup untuk berfikir dengan menggunakan kata-kata yang biasa. Mengatakan sembahan agama lain dengan kata-kata yang buruk hanya pada pendapat Islam menyebabkan adanya mental block, adanya sekatan berfikir yang akan menyebabkan timbulnya unsur-unsur fanatik, sehingga aliran perbahasan dan perbincangan tidak lagi terbuka. Ini adalah satu contoh. Dari segi kehakiman, saya ambil satu contoh yang klasik, di mana Ali yang merupakan menantu kepada Nabi Muhammad, dan pada waktu itu beliau telah menjadi ketua kerajaan. Dipanggil dalam Islam khalifah, tetapi gelaran ini boleh kita juga katakan prime minister ataupun presiden. Gelaran pada waktu itu ialah khalifah. Beliau adalah khalifah yang keempat selepas Nabi wafat. Ada perselisihan mengenai dengan pedangnya yang telah dicuri oleh seorang yang beragama Kristian, kalau tak silap saya. Pedangnya telah dicuri dan laporan telah dibuat dan perbicaraan telah diadakan. Pada waktu perbicaraan berlaku, hakim sebagai menghormati ketua kerajaan memberikan address yang amat berhormat kepada Ali, ya, memberikan gelaran, memanggil Ali dengan nama, dengan gelaran, bukan namanya. Tetapi Sayyidina Ali kata, this is a court of justice. Tidak ada ranking dalam mahkamah. Walaupun saya ketua kerajaan, tetapi anda mesti address saya sama dengan defendant saya. Plaintiff dan defendant sama standing dia dalam mahkamah. Dan dalam pembicaraan ini, Sayyidina Ali gagal membawa saksi. Walaupun pedang itu memang dikenali oleh semua orang, itu pedang Sayyidina Ali, tetapi witnessnya tak ada. Dalam pembicaraan tersebut, permohonan Ali mendapatkan balik pedangnya telah ditolak oleh mahkamah.
telah ditolak. Ali lost his bid in Court of Justice di Madinah pada waktu itu. Kesaksamaan keadilan adalah antara aspek kedua Islam yang sangat penting. Tidak ada penghakiman yang boleh dibezakan kerana warna kulit ataupun kerana keturunan dan bangsa dan anutan agama. Ia mesti sama pada pandangan hakim di depan mahkamah, dan kerana itu kesaksamaan perundangan dan kehakiman dalam hal-hal yang lain daripada yang telah dikhususkan kepada orang Islam adalah antara perkara yang sangat dijunjung oleh Islam. Dan ini berpandu juga kepada kata-kata Nabi Muhammad SAW, man adza dhimmiyan faqad adzani. Sesiapa yang menyakiti seseorang penduduk bukan Islam dalam sebuah pentadbiran Islam, ia telah menyakiti hati saya sendiri. Ya, ini satu statement bagi pemimpin Islam, a very touching statement. Kerana itu dalam sejarah pentadbiran Islam yang baik, ada juga sejarah pentadbiran Islam yang tidak baik. Sekarang katakan Barisan Nasional, dia pun kata dia pentadbiran Islam. Adakah pentadbiran Islam Barisan Nasional baik? Pada waktu PAS belum ada, orang kata baik. Pada waktu Pakatan Rakyat belum ada, orang kata baik. Tetapi sekarang orang kata Pakatan Rakyat lebih baik. Ya, lebih baik. Misal kata dari segi royalti petroleum, kami Kelantan 95% orang Melayu Islam, Malay and Muslim. Race a Malay, religion a Muslim. Perdana Menteri a Malay and a Muslim. Kita mempunyai petroleum dalam perairan kita, tapi Kelantan tidak diberikan bayaran royalti petroleum, walaupun mereka kata mereka adalah a champion of Malay and Islam. Kenapa mereka tak berikan? Kerana dalam falsafah pemikiran mereka tidak menghayati apa yang telah saya sebutkan tadi. Kesaksamaan dalam pemerintahan dan kehakiman. Saya ambil contoh Sayyidina Umar Al-Khattab, ketua kerajaan Islam yang kedua selepas Nabi wafat. Pada satu waktu beliau lalu di jalan di tengah bandar Madinah, dan seorang perempuan tua Yahudi telah berkata kepada Umar Al-Khattab, pada waktu saya muda, Anda telah mengutip cukai daripada saya. Sekarang saya telah tua dan uzur, kerajaan tak memberikan apa-apa kepada saya. Umar tersentak dan telah meluluskan satu polisi. Tiap-tiap orang yang uzur dan tua, baik Islam atau bukan Islam, mesti mendapat bantuan daripada perbendaharaan Islam. Kerana pada waktu mudanya kerajaan telah mendapat faedah dengan mengutip cukai daripada mereka. Mustahil pada masa mereka telah tua, kerajaan tidak mampu memberikan bantuan kepada mereka. Ini telah diamalkan oleh kerajaan Tok Guru di Kelantan dan kerajaan Lim Guan Eng di Penang, di Pulau Pinang. Ramai orang kurang tahu, Lim Guan Eng telah memberikan bantuan bulanan kepada warga emas. Tak kira orang Melayu, Cina ataupun India, Pakistan dan lain-lain. Apa falsafahnya? Falsafahnya ialah economic expansion boleh dicanakan melalui mengambil berat warga negara kita sendiri. Bila kita berikan RM200 atau RM100 kepada warga emas yang telah uzur, dia akan gunakan wang ini untuk berbelanja, baik membeli roti ataupun teh tarik ataupun jeruk pala ataupun apa-apa. Ia menyebabkan ekonomi bergerak dan berkembang hanya dari polisi berkebajikan tadi.
Jadi kita juga amalkan di Kelantan, di mana kita memberikan berbagai-bagai bantuan kepada kumpulan warga emas, termasuk the first in the state, in the country, yaitu sistem kifalah, yaitu sesiapa yang meninggal mendapat RM1.500 untuk keluarganya bagi urusan mengkebumikan yang telah meninggal tadi. Dan ini telah dinikmati oleh orang asli, oleh orang Siam, oleh orang Sikh dan lain-lain, semua sekali rakyat negeri Kelantan, dan tidak pernah kita membeza-bezakan dari segi penagihan tadi. Contoh-contoh seperti ini sepanjang sejarah Islam adalah banyak, dicatat oleh orang Kristen sendiri, oleh orang Yahudi sendiri. Pengalaman Islam dengan orang Yahudi pada masa beberapa period kerajaan Islam memberikan perlindungan politik kepada mereka, mengizinkan mereka berniaga dengan bebas dan mempunyai komuniti mereka sendiri dengan kebebasan cara beragama mereka. Memang telah tercatat dalam sejarah pentadbiran Islam pada masa yang lalu. Ini adalah beberapa contoh rahmat yang telah dibawa oleh Islam kepada masyarakat dunia, dan sebahagian telah diadapkan dalam beberapa perkara, termasuk umpamanya peristiharan human rights sendiri, peristiharan human rights, peristiharan hak asasi manusia. Dalam Islam, hak asasi bukan sahaja hak mengundi, hak untuk memilih cara hidup, tetapi termasuk hak beragama. Hak beragama mesti menjadi satu teras hak asasi yang paling tinggi, yang paling penting. Kalau kita hanya ada kebebasan untuk memilih kerajaan, kebebasan bagaimana kita nak membina rumah kita, kebebasan bersuara, tetapi kita dihalang daripada mempunyai kebebasan beragama, itu adalah tidak menasabah. Oleh kerana itu, saya berhenti di sini dulu kerana kita ada dua rakan yang akan memberikan kupasan beliau, dan tuan-tuan juga bebas untuk mengemukakan pandangan-pandangan. Sekian, terima kasih.